Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia taufik hidayah kita dapat bertemu pada pagi yang penuh dengan barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kerahmatannya, kebaikannya dan keampunan kepada kita bersama insya-Allah. Muqaddimah yang saya bacakan awal tadi kita dengar setiap hari. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh sampai habis. Setiap hari kita dengar. Sebahagian daripada para penceramah, khatib dan sebagainya akan menggunakan muqaddimah seperti itu. Tahukah kita bahawa muqaddimah yang kita gunakan itu ada cerita besar yang pernah berlaku kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Dhimat Al-Azdi radhiyallahu taala anhu wa arda. Sayyiduna Dhimat Al-Azdi, seorang dari kabilah Azd yang berada di sekitar ataupun dekat dengan arah Yaman. Apabila dia mendengar tentang kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, bila cerita tentang ada seorang pemuda bawa risalah, bawa satu agama baru di Mekah, maka dia teringin untuk nak pergi jumpa dengan orang yang bernama Muhammad tersebut. Tujuan dia bukan nak pergi untuk nak ikut, tapi nak pergi tengok siapa untuk cerita heboh sangat ni. Dia ni ada masalah apa? Pokok dia boleh selesaikan masalah, maka dia pun pergi ke Mekah. Dhimat Al-Azdi menempuh perjalanan jauh sampai di Mekah. Dia mencari-cari di mana orang yang bernama Muhammad. Sebab waktu itu heboh orang kata Muhammad ni tukang sihir, Muhammad ni orang gila, Muhammad ni tukang syair, orang kata macam-macam. Maka dia pun pergi dengan satu tujuan, nak pergi tengok, nak pergi jumpa dengan Muhammad dan nak tengok betul ke dia ni gila. Kalau dia gila, Dhimat adalah tok bomo yang boleh mengubat orang-orang gila. Dan sepanjang sejarah dia mengubat orang, tak ada satu yang gagal, semuanya gagal. Maka dia pun cari, dia pergi jumpa. Akhirnya dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memperkenalkan diri dia sebagai seorang bomo hebat yang boleh mengubat orang. Jumpa Nabi kali pertama, Nabi tak tahu dia siapa. Dan dia pun itulah kali pertama tengok muka Nabi, terus bagi tahu, Muhammad, Muhammad, ya. Kalau Muhammad, aku ni tok bomo hebat. Aku nak berubat hang. Orang duk kata hang gila, orang duk kata apa, aku nak berubat. Sepanjang sejarah aku ubat orang, tak ada yang gagal. Bila dia jumpa Nabi, dia perkenalkan diri dia dan dia beritahu hasrat kedatangan dia, Nabi jawab dengan ungkapan, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itulah ungkapan yang Nabi jawab kepada Dhimat Al-Azdi. Sesungguhnya segala pujian hanyalah bagi Allah. Kita memujinya dan kita meminta pertolongan darinya. Barang siapa yang diberikan hidayah, maka tidak ada kuasa yang boleh menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan, tidak ada kuasa selain Allah yang boleh memberi petunjuk kepadanya.
Aku naik saksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku naik saksi Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya. Dhimat al-Azdi yang datang dengan tujuannya nak tunjuk jago, nak berubat. Nanti bila dia berubat, pukul dia baca apa-apa, Nabi akan hilang. Tak dakwaan orang yang tuduh kata Nabi gila tu akan senyap macam tu, maka dia akan berjaya, dia akan popular. Tapi bila dia dengar ungkapan innal hamdalillah sampai habis, terpegun dia, terduduk dan terkesima dia, tak kata apa. Dia duk baca mentera, dia duk baca wirid-wirid dia lah. Dalam duk berubat orang ni macam-macam jenis lah, tapi tak pernah dengar ungkapan seindah itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tak pernah dengar dah. Maka dia kata, "A'id ya Muhammad." Muhammad, ulang yang membaca tadi ni. Aku nak dengar. Nabi pun ulang. Nabi ulang sekali, Nabi ulang 2 kali, mencukupkan 3 kali ungkapan yang Nabi sebut tadi. Habis 3 kali Dhimat dengar, kata Dhimat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Masuk Islam dia dengan ungkapan yang kita ringkas, yang kita dengar setiap hari. Kita pun kadang-kadang tak rasa apa, tapi ungkapan itu memberi kesan besar masuknya Islam seorang yang bernama Dhimat al-Azdi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kemudiannya dia bawa balik Islam yang dia dapat untuk dia sampaikan ke kampung-kampung dia berdekatan dengan Yaman sana. Ini satu jasa besar dan satu kisah yang berlaku kepada seorang tokoh, seorang sahabat, di sebalik ungkapan yang kita saban hari mungkin dengar. Mungkin kita anggap dia sebagai ungkapan biasa, sebagai permulaan untuk satu ucapan, tetapi dia merupakan satu kesan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ungkapan yang disebut may yahdihillah fala mudilla lahu. Siapa yang Allah Taala nak bagi hidayah, tak ada orang nak boleh halang. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang Allah nak sesatkan, tak ada kuasa yang boleh beri petunjuk melainkan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan mukadimah itu memberikan manfaat pada kita bersama insya-Allah. Hadis pada pagi ini yang kita akan baca daripada kitab 40 hadis Al-Arba'un Al-Malayuwiyah ini, kita sampai pada tajuk fi adab at-ta'amul ma'a hayatil julus. Iaitulah hadis-hadis yang cerita kepada kita tentang adab dan tata cara untuk kita duduk. Orang yang kata agama ni dia ajak sampai nak duduk pun Nabi beri panduan. Macam mana kaedah duduk yang menepati sunnah Nabi, dan macam mana duduk yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa kepada kita dalam tajuk ni 3 buah hadis. Yang pertama riwayat dari Sayyiduna Syarid ibn Suwaid radhiyallahu anhu qala marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakaza wa qad wada'tu yadi yusra khalfa dhahri wattaka'tu ala al-yadi yadi faqala ataq'udu qi'datal maghdubi alaihim. Hadis sahih riwayat dari Abu Dawud. Hadis yang kedua riwayat dari seorang sahabat nama dia Tushfa ibn Qais al-Ghifari radhiyallahu anhu annahu qala bainama ana muttaji'un fil masjid min as-sahari ala batni idza rajulun yuharrikuni bi rijlihi faqala inna hadhihi dij'atun yubghiduha Allah fanazartu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayah innama hadhihi dij'atu ahli an-nar. Hadis sahih riwayat dari Abu Dawud. Dan yang ketiga dari sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ihtimali as-samma wa an yahtabiya ar-rajulu fi thawbin wahidin laysa ala farjihi minhu shay'
hadis sahih riwayat dari Al-Bukhari. Jadi 3 hadis yang dibawa, yang kesemuanya berstatus sahih. 2 direkodkan oleh Imam Abu Dawud dan 1 direkodkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ajma'in. Hadis yang pertama riwayat dari Asy-Syarid Ibn Suwaid. Dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintas di hadapanku ketika aku sedang duduk dengan meletakkan tangan kiriku di belakang dengan bertongkatkan lengan kiriku. Maknanya duduk tak tangan sebelah belakang ni, kira macam relax macam tu. Nabi lintas. Bila Nabi lintas depan dia, Nabi terus kata, bila Nabi tengok dia duduk macam tu, kita nak sebut duduk macam mana kita tahu, tapi dia terlentang belakang lah, lebih kurang tu. Terus Nabi kata, adakah engkau duduk dengan cara yang dimurkai? Nabi tegur dah. Nabi tak sebut kata benda ni tak boleh, tapi Nabi tanya. Nabi kata, hang duduk ni cara yang dimurkai. Terus dia perbetulkan kedudukannya. Itu hadis yang pertama. Nanti kita tengok huraiannya. Hadis yang kedua, kata Tighfah Ibn Qais Al-Ghifari, aku sedang tidur dalam keadaan menerak dalam masjid pada waktu sebelum subuh. Itu seorang sahabat yang cerita, satu hari dia duduk dalam masjid sebelum dari nak masuk subuh, waktu sahur. Menerak. Menerak. Bila dia menerak, tiba-tiba dia kata, ada seorang lelaki menguiskan kakinya kepadaku. Ada orang main gerak sentuh kakinya dengan kaki aku lah. Dan kawan tu kata, sesungguhnya ini adalah cara baring yang dimurkai Allah. Kalau tengah menerak dalam masjid ni, dalam masjid menerak, tiba-tiba ada orang main kaki. Kawan tu kata, ini cara baring ni, cara yang Allah Ta'ala murka. Maka aku pun melihat, siapa dia yang main tengok dalam tu halau pagi-pagi ni. Rupanya itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Nabi yang main tengok, dan Nabi kata, cara tidur, cara baring ni, cara ni Allah Ta'ala murka. Dalam satu riwayat lain, Nabi sebut, sesungguhnya ini adalah cara baring ahli neraka. Lagi kasar. Lagi kasar. Dan main satu lagi riwayat kata, baring macam ni, baring ahli neraka. Kemudian hadis yang ketiga, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah melarang seseorang menggulung dirinya dalam selembar kain sehingga tangannya terbelenggu, dan baginda melarang seseorang itu duduk dengan memegang kedua lututnya dengan hanya memakai sehelai pakaian tanpa ada apa-apa yang menutupi kemaluannya. Nabi larang pula cara duduk bertelingkup, habis pakai satu pakaian aja. Kemudian angkat lutut, peluk tanpa ada pakaian-pakaian yang menutup aurat dan sebagainya. Ini cara duduk yang dilarang oleh Nabi. Okey, dari 3 hadis ni kita dapat simpulkan sebenarnya cara duduk ini dia berbeza mengikut adat kaum-kaum tertentu. Hukum asal duduk ni bolehlah, duduklah cara mana yang kita rasa selesa, itu hukum asal. Kerana ini perbuatan harus. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal kepada sesuatu perkara itu harus. Duduklah macam mana yang dia duduk. Dia rasa nak duduk dengan mengiring belah kanan, mengiring belah kiri, sandak dan sebagainya, duduk. Kerana itu berdasarkan kepada adat setempat. Al-adatu muhakkamah, kata kaedah fiqh. Adat itu akan terpakai mengikut tempat masing-masing. Tetapi Nabi SAW telah memberikan satu garis panduan di mana ada cara-cara duduk tertentu yang dilarang. Dan para ulama ketika menghuraikan hadis ini menyatakan larangan kepada cara duduk itu tidaklah sampai ke peringkat haram, tetapi lebih kepada peringkat makruh. Dilarang tu dengan haknya makruh. Kalau dia buat pun tidaklah sampai ke peringkat berdosa besar. Walaupun tadi kita baca hadis tu, teks tu macam ahli neraka macam ni, tapi para ulama sebahagian besarnya kata larangan tadi pada peringkat makruh, pada peringkat tak baguslah. Kalau boleh elak, Kalau boleh elak. Apa ni mukminin sekalian? Nabi sebut
Nabi sebut tadi yang pertama, orang tu duduk dalam keadaan meletakkan tangan ke belakang dalam masjid. Kan Nabi tegur, duduk macam tu duduk yang tak bagus, duduk yang macam tu duduk yang Allah Ta'ala tak suka. Kemudian yang hadis kedua tadi, menerak lagi sakit, menerak pula dalam masjid. Menerak dalam masjid, kalau dalam rumah dalam bilik dia itu suka lah tunggin terbalik pun, tapi bila menerak dalam masjid itu tak kena dengan adab. Bahkan Nabi sebut dengan ungkapan yang agak sedikit keras, baring yang macam ni baring ahli neraka, baring yang macam ni baring yang Allah Ta'ala murka. Maka kalau dalam masjid kita nak kena jaga adab dan tata cara, adab dan kaedah-kaedah tersendiri. Kemudian hadis yang ketiga tadi cerita pakai satu pakaian tanpa ada sebelah dalam apa semua, dan kebiasaan orang Arab tak ada masalah. Pakai satu jubah lah. Lepas itu tak buah apa. Kemudian bertelingkup semua dengan satu tu, Nabi larang. Kerana dia akan menyukarkan pergerakan dia kalau berlaku soal-soal kecemasan dan sebagainya. Lalu orang tanya pula, yang betul-betul Nabi ni duduk macam mana? Bila Nabi tak bagi duduk dengan cara terlentang ke belakang, Nabi tak bagi baring menerak, Nabi tak bagi duduk bertelingkup dengan satu helai pakaian dan sebagainya. Nabi ini duduk Nabi macam mana? Berdasarkan rangkuman daripada hadis-hadis Nabi SAW, berdasarkan riwayat daripada para sahabat, Nabi ada beberapa bentuk duduk yang Nabi pernah duduk. Nabi tak suruh duduk macam ni, tapi Nabi pernah duduk macam tu. Yang pertama, duduk Nabi ini yang biasa adalah tarabbut. Tarabbut macam-macam duduk lah, sila. Sila itu biasa. Kalau duduk biasa, Nabi akan duduk secara bersila. Ini kebanyakan dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga pernah duduk dengan cara al-ihtiba, iaitu duduk dengan memegang kedua lutut dengan bertongkatkan tulang sulbi. Duduk dengan cara macam Tuan Haji kita buat, tunjuk contoh. Macam tu. Itu juga pernah Nabi buat. Yang Nabi larang tadi duduk macam tu, tapi pakai pakaian selai, diubah selai. Yang tu dia akan menampakkan dan mendedahkan aurat dan sebagainya. Tapi kalau duduk macam kita pakai, duduk macam tu diharuskan. Orang kita kadang-kadang duduk macam tu, dia rasa pelik kan, dia rasa macam tak ada adab. Tapi itu pernah dilakukan dan pernah kebiasaan Nabi duduk macam tu. Duduk macam angkat lutut kedua tu dan Nabi genggam ataupun Nabi pegang lutut. Yang ketiga, dalam sebahagian hadis, yang ni kita akan tengok, kita rasa pelik sebab dalam adat kita duduk cara tu tak elok, tapi adat orang Arab itu tak ada masalah. Orang Arab itu tak ada masalah, bahkan dia berlaku biasa. Cuma tempat kita, adat kita kurang elok, iaitulah duduk secara al-qurfusat, mencangkung. Cangkung ni duduk tinggung tu. Kita rasa macam tak ada adab lah, tapi sebahagian masyarakat Arab suasananya dia tak ada masalah. Kalau tuan-tuan tengok ada sebahagian video yang baru orang duk viralkan sambutan hari raya di Mekah ke mana ke. Lepas hari raya, lepas sembahyang raya tu dia pergi makan ramai-ramai. Makan tu duk tinggung makan nasi ramai-ramai tu. Itu budaya mereka, sebahagiannya tak ada masalah. Tapi untuk nak kritik tempat kita, benda tu bermasalah jugalah. Itu sebab kita kata tadi, al-'adatu muhakkamah. Dia kembali kepada kaedah asal. Adat itu terpakai mengikut tempat dan mengikut keadaan. Kemudian yang keempat, Nabi duduk dengan cara duduk atas tumit. Papan punggung Nabi itu duduk atas tumit dengan pacakkan kaki dan lututnya di tanah. Dan itu juga salah satu daripada kaedah duduk antara dua sujud. Itu juga di antara kan kita bangkit dari sujud itu tanpa kita melipatkan kaki ke kanan ke kiri, kita duduk atas tumit. Itu juga pernah Nabi SAW duduk. Jadi kesimpulannya, kita tak boleh nak sebut duduk satu-satu cara tu duduk sunnah Nabi dah. Tapi dia kembali kepada kaedah yang kita sebut awal tadi, asal kepada duduk ni adalah harus mengikut kesesuaian dan keadaan tempat itu. Cumanya kita nak sebut juga hadis Nabi tadi ada beberapa jenis duduk yang Nabi larang
kerana sebab-sebab tertentu, terutamanya menerak dalam masjid, duduk dengan cara sandak, telentang apa semua dalam masjid. Ini semua duduk-duduk yang menghilangkan adab dan juga nilai seorang hamba. Bila kita duduk dalam masjid ni rumah Allah. Dia ada kaedah tersendiri apabila kita duduk di tempat-tempat yang mulia. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tajuk yang seterusnya berkaitan dengan fi adab lil julus lit ta'am. Jadi ini adab ataupun cara duduk secara umum. Hadis yang akan main ni adab duduk ketika nak makan. Ketika nak makan ni macam mana? Adab makanlah. Adab makan. Ada 3 buah hadis. Yang pertama riwayat dari Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu annahum qalu ya Rasulullah inna na'kulu wa la nashba' qala fala'allakum ta'kuluna mutafarriqin qalu na'am qala fajtami'u ala ta'amikum wazkuru ismallahi alayhi yubarak lakum fi. Hadis hasan riwayat dari Ibnu Majah. Yang kedua daripada sahabat nama dia Abdullah bin Busur. Kata Abdullah bin Busur, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila abi fanazala alaihi faqaddama ilaihi ta'aman fadhakara haisan atahu bih summa atahu bi syara' fashariba fanawala man ala yaminih wa akala tamran faja'ala yulqi an-nawa ala zahri usbu'aihi as-sabbabati wal wusta falamma qama abi فأخذ بلجام دبته فقال ادعوا الله لي فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. Hadis sahih riwayat dari Abu Dawud. Yang ketiga daripada Abdullah bin Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-barakatu tanzilu wasat at-ta'am fakulu min hafatayhi wa la ta'kulu min wasatih. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Jadi ada 3 buah hadis dalam tajuk ni. Yang pertama riwayat dari Wahsy ibn Harb. Wahsy sahabat Nabi. Tuan-tuan kita pernah baca dalam sirah mungkin cerita perang Uhud. Perang Uhud ni perang yang Allah Taala uji orang Islam dengan sedikit kekalahan dan terbunuh dalam perang Uhud ni ramai di kalangan para sahabat. Antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi yang digelar Sayyidus Syuhada. Siapa yang bunuh Hamzah? Wahsy ni. Yang bunuh Hamzah ni Wahsy. Wahsy ni hamba kulit hitam. Tuan dia nama Umayyah dan tuan dia upah dia untuk dia pergi perang Uhud bunuh Hamzah ya. Kerja dia bunuh Hamzah ya. Akhirnya dia pun balik. Wahsy ni selepas daripada Fathu Makkah dia masuk Islam. Wahsy ni masuk Islam. Dan dalam riwayat disebut Nabi tak mau tengok muka dia. Bukan sebab Nabi benci kat dia. Dia masuk Islam. Islam ni sifat dia menghapuskan segala kesalahan lampau. Itu Islam. Tapi Nabi tak mau tengok muka dia sebab Nabi bila tengok muka Wahsy, Nabi akan teringat kepada Hamzah, pak saudara Nabi yang sangat Nabi kasihi. Jadi supaya Nabi tak mau memori sedih ni duduk main perang, Nabi elakkan. Nabi minta Wahsy cuba elakkan berdepan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Wahsy okey, tak ada masalah. Dia pun tahu, dia pun sedar tentang satu benda yang dia buat dulu. Itu benda yang melukakan hati Nabi. Jadi Nabi bila minta dia elak tu, dia tak ada rasa apa-apa. Cuma dia bertekad untuk nak tebus kesilapan ketika dia bunuh Hamzah dengan cara dia nak buat sesuatu yang akan menaikkan ataupun akan memenangkan Islam. Dan akhirnya tekadnya itu tercapai apabila Wahsy lah orang yang bertanggungjawab membunuh Musailimah Al-Kazzab. Tentu pernah dengar nama Musailimah Al-Kazzab, Nabi palsu.
yang dia muncul sebelum daripada Nabi wafat. Tapi selepas dari Nabi wafat ni, dia isytiharkan secara terbuka, kata dia adalah Nabi. Lalu diperangi oleh Abu Bakar dan para sahabat dalam satu peristiwa besar namanya peperangan Yamarah. Terbunuh pada peristiwa itu Musailimah ni, dan orang yang membunuh Musailimah adalah Wahsy, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Wahsy, mereka ramai-ramai mereka pernah jumpa dengan Nabi. Mereka kata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami makan namun kami tidak merasa kenyang. Mengadu, para sahabat ni mengadu kat Nabi, ya Rasulullah, kami ni satu masalah. Makan. Bukan kata makan, tak ada makan tu ada. Makan, tiap hari makan. Tapi kami ni jenis payah kenyang. Pasal apa? Tanya kepada Nabi. Maka Rasulullah berkata, Nabi tanya balik. Nabi kata, adakah kamu makan secara berasingan? Empuk makan seorang-seorang kah? Jawab para sahabat, ya, dia makan seorang-seorang. Menedak dia makan. Maka kata Nabi SAW, makanlah bersama-sama dan sebutlah nama Allah sewaktu kamu hendak makan. Nescaya makanan kamu akan diberkati. Nabi ajak satu adab. Makan ni berjamaah. Makan ni secara ramai-ramai. Sebab tu dulu ni dia main satu cara makan dalam tanam. Bagus ya? Walaupun mungkin kita tak boleh lah nak klasifikasikan dalam tu sebagai sunnah lah, tapi makan secara berkumpulan itu adalah sunnah Nabi. Nabi ajak, Nabi suruh makan ni makan secara ramai-ramai. Sebab tu kita jumpa dalam hadis cerita macam mana Nabi hidangkan makanan kepada para sahabat yang makanan itu sangat sikit dari sudut kuantitinya, tapi rupanya cukup untuk ramai jumlah sebab ada barakah. Jadi kita makan ramai-ramai, makan bersama-sama, makan dalam bentuk jamaah, makan dalam bentuk kumpulan, kemudian bacalah nama Allah. Sebut nama Allah. Buat dua benda ni, insya-Allah makanan itu akan diberkati. Maka bila berkat, dia akan main lah. Rasa kenyang, rasa apa semua tu. Ini makan bila tak ada berkat, makan banyak macam-macam. Makan jumlah tu cukup banyak, tapi kenyang tu dah. Kerana hilangnya apa yang dipanggil sebagai al-barakah. Kemudian hadis yang kedua, kata Abdullah bin Busur, Rasulullah SAW telah datang kepada ayahku, lalu masuk ke rumahnya untuk berziarah. Satu hari Nabi pergi ziarah sahabat, ayah kepada Abdullah bin Busur, sahabat Nabi. Ayahku menghidangkan kepada baginda makanan yang nama makanan itu hais. Satu jenis makanan yang nama dia hais. Tak tahulah bentuknya macam mana, tapi makanan itu makanan tradisi, dihidangkan kepada Nabi SAW. Dan kemudian membawa kepadanya minuman. Bawa makanan, bawa juga minuman. Maka Nabi SAW meminum minuman yang diberikan kepadanya itu dan menghulurkannya kepada orang yang berada di sebelah kanan. Nabi pun bila dihidangkan minuman, Nabi minum, Nabi bagi ke orang belah kanan Nabi. Jadi mulakan bagi itu, minuman itu Nabi edarkan kepada sahabat-sahabat mula dari sebelah kanan. Kemudian baginda memakan kurma dan mengeluarkan biji kurma dari mulutnya ke belakang jari. Apabila baginda bangun untuk berlalu pergi, ayahku turut bangun lalu memegang tali pengikat binatang tunggangan baginda. Lalu berkata kepada baginda, berdoalah kepada Allah bagiku. Bila dah Nabi selesai makan, Nabi makan kurma, Nabi makan, Nabi minum air, Nabi pemangkit pi, tuan rumah ni pun iring Nabi sampai ke kenderaan. Bila Nabi naik atas kenderaan, kata tuan rumah, ayah kepada Abdullah bin Busur ni, ya Rasulullah, doakan kat kami, doakan sesuatu pada kami. Maknanya minta doa dari orang baik ini boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sahabat minta doa dari Nabi. Nabi kata, lalu Nabi berdoa, ya Allah, berkatilah mereka pada apa yang engkau rezekikan kepada mereka, ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Jadi hadis ni dia bawa kepada kita beberapa pengajaran. Yang pertama, adab ketika kita makan. Nabi dia makan tak berlojok. Dia dihidangkan, dimakan pelan-pelan. Nabi minum,
Kemudian Nabi dahulukan orang belah kanan dulu. Dan Nabi makan kurma, Nabi makan sebiji-sebiji. Nabi tak polok buah berapa puluh biji. Nabi makan ni pelan-pelan. Kemudian dalam hadis ini juga ada adab yang diceritakan, adab bila kita bertamu ke rumah orang. Bila kita bertamu ke rumah orang, maka adabnya ialah kita doakan kebaikan kepada tuan rumah. Macam Nabi tadi, Nabi doa kepada tuan rumah Abdullah bin Busur ni, Nabi kata Allahumma barik lahum fima razaqtahum, ya Allah berkatilah dengan apa yang engkau rezekikan pada mereka, waghfir lahum, ampunilah mereka, warhamhum, rahmatilah mereka. Baik kita pergi baca doa orang tak reti tiba kita doa apa Allahumma ghfir lahum warhamhum, itu doa bukan untuk orang mati saja. Untuk kita pun kita kena minta doa. Allahumma ghfir lahum, ya Allah ampunkan mereka, rahmatilah mereka. Untuk orang hidup, untuk orang mati tak ada masalah. Jadi itu di antara adabnya dalam kita berdoa. Dan yang ketiga daripada hadis itu boleh juga kita ambil pengajaran, harus untuk kita minta orang-orang saleh berdoa kepada kita. Orang-orang baik kita minta tolong doakan. Kerana doa orang-orang saleh yang mungkin mustajab berbanding dengan doa kita. Tapi bukan bermakna bila kita minta orang doa kita pakai sak ya. Kita tak doa tak boleh kan? Kita sendiri kena berdoa. Di samping dalam masa yang sama, kita mintalah orang-orang baik, orang-orang saleh untuk berdoa kepada kita. Kemudian hadis yang ketiga, Abdullah bin Abbas kata, Nabi SAW bersabda, keberkatan itu turun pada pertengahan makanan. Makanan ni, hidangan kita ni, barakah ni dia ada di tengah. Sebab itu Nabi kata, oleh itu makanlah daripada tepinya dan bukan dari tengahnya. Makan dari sebelah tepi. Makan sikit-sikit, tarik-tarik sampai habis. Sebab kalau pergi habis yang belah awal, barakah habis awal, habis ya. Makanan selepas itu tak ada keberkatan. Itu adab yang Nabi ajar kepada kita. Makanan ni kita kena mula dari arah tepi. Dalam hadis lain, yang riwayat dari Umar ibn Salamah, anak tiri Nabi SAW, Nabi pernah kata kat dia, satu hari dia makan dengan Nabi, hidangan mungkin ada 2-3 jenis hidangan. Bila Nabi tengok dia ni duduk-duduk terus celapak macam nak tunjuklah budak. Umar ni budak, anak tiri Nabi, anak kepada Ummu Salamah. Nabi kata, ya ghulam, samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, wahai budak, baca nama Allah, baca bismillah dulu nak makan. Wa kul bi yaminik, makan dengan tangan kanan. Makan ni kena dengan tangan kanan. Wakul mimma yali, makan dengan apa yang dekat. Mulakan dengan yang dekat. Jadi kalau hidangan kita ni hidangan seorang, kita mula sebelah tepi dulu. Sebelah tepi sebab barakah itu ada di tengah. Sebab tu makan kalau seboleh mungkin kena dia habis. Hidangan lah ni zaman lah ni makan buah sendiri, buffet atau semua. Sebab itulah dia berlaku satu pembaziran lah. Kat dia tangi semua, dia makan di rumah terbuka kan. Dia puh macam-macam, dia tak makan. Hilanglah. Barakah tak ada. Sedangkan keberkatan itu yang kita nak. Tujuan makan ni bukan nak untuk sedap dan kenyang saja. Tujuan makan ni untuk kita dapatkan barakah. Maka bila dapat barakah, betul padat. Kita yakin kita boleh habis. Makan sampai habis. Kerana kita tak tahu tang mana, suapan mana yang ada barakah. Suapan boleh jadi suapan yang terakhir. Jadi suapan yang sebelum akhir. Jadi kalau kita makan tak habis, kemungkinan tak habis itulah ada barakah. Jadi kita makan berkat tak ada. Bila tak ada berkat ni, dia tidak ada memberikan satu kesan baik kepada kita. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Dalam hadis-hadis juga diceritakan adab ataupun Nabi makan ni menggunakan 3 jari. Dan Nabi makan, biasa Nabi makan menggunakan 3 jari. Itulah jari mana? Ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah ni, jari hantu. Orang kita panggil jari hantu. Tak tahulah sebab apa. Itu pun kena buat kuliah khas lah. Tajuk pasal apa dia panggil jari hantu. Nabi guna 3 jari ni. Bila kita baca hadis tu, kita nak kena faham dalam konteksnya. Makanan macam mana? Makanan yang boleh pegang dengan 3 jari ya. Contohnya buah. Contohnya kan zaman Nabi ni kebanyakan makanan yang berbentuk macam tu.
buah kurma, buah apa semua tu, roti, bolehlah dengan 3 jari. Tapi kalau kita duk nasi, kita duk faham kita kena makan dengan 3 jari, nak jenuh lah. Kita tak habis ya. Nak cedok macam mana 3 jari ni. Jadi hadis tu kena faham dan konteks keadaan makanan jenis mana. Makanan jenis mana. Khususnya buah-buahan, makanan kering lah yang boleh kita gunakan 3 jari kalau kita boleh buat dengan tujuan kita nak ikut Nabi, insya-Allah dia bertahan. Dia juga sebahagian dari sunnah yang kecil-kecil yang boleh kita buat dengan niat dan tujuan kita untuk tiru dan contohi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, tajuk seterusnya fi adab at-ta'amuli ma'a at-ta'am. Tadi adab ketika nak makan. Yang ni adab dengan makanan. Dengan makanan pun ada adab tersendiri. Makanan yang kita nak makan ni, hidangan kita ada adab dengan dia. Ada 3 hadis yang dibawa. Yang pertama riwayat dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma annaha kanat idza utiyat bi tharid amarat bihi faghtiya hatta yadhhaba fawruhu wa dukhanuhu wa taqul inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul huwa a'zamu lil barakah. Hadis hasan. وعن سيدنا أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل فليتخلل فما تخلل فليلفظه وما لك بلسانك فليبتلع. حديث حسن رواه الدارمي. وعن سيدنا عبد الله بن عمر قال تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كف عنا جشاؤك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. Tiga hadis. Hadis yang pertama riwayat dari Asma. Asma ni siapa? Ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha, tetapi mereka berlainan ibu. Asma dengan Aisyah ni ayah yang sama, ibu berbeza. Ibu kepada Aisyah namanya Ummu Ruman, sahabiah, sahabat Nabi masuk Islam. Sementara mak kepada Asma berbeza riwayat. Ada kata dia masuk Islam, ada kata dia tak sempat masuk Islam. Cuma mak Asma ni berpisah dengan Abu Bakar sebelum daripada zaman Islam. Jadi Asma ni kena ikut status dia ke ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma bahawa apabila dibawakan kepada beliau sejenis makanan yang bernama tarid. Tarid ni makanan yang dimasak. Maknanya dia ada panas-panas lah. Bila orang bawa baik kat dia, beliau akan menyuruh supaya dia ditutup terlebih dahulu sehingga wang kepanasannya habis. Dan beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan ini mendatangkan lebih banyak keberkatan. Jadi Asma ni bila orang main hantar kepada dia makanan yang panas, dia sejukkan dulu. Dia bukan makan terus tengah-tengah panas duduk mengelegak tu. Dia bagi tenangkan makanan tu sehingga hilang kepanasan dia, baru dia makan. Dan orang tanya sebab apa buat macam ni? Sebab apa? Sebab saja-saja ke ataupun dia kata tak ada, aku buat ni kerana Nabi pernah sebut. Nabi kata menyejukkan ataupun perbuatan yang macam ni, makna makan tak ketika tak panas itu akan mendatangkan lebih keberkatan. Lebih keberkatan. Maknanya makan ketika wak panas duduk mengelegak sampai kira melecuk lidah-lidah ni, ini satu perbuatan yang tak bagus. Perbuatan yang tak bagus yang dilarang oleh Nabi. Walaupun dia bukanlah sampai ke peringkat haram, tapi benda itu tak bagus, tidak digalakkan. Sebaliknya lebih digalakkan makan makanan yang disejukkan terlebih dahulu. Walaupun taklah sampai sejuk terus, tapi dia tak panas melampau. Ini adab. Dan juga adab dengan makanan ni, bila kita makan, kita tak tiup makanan panas, kita tiup bagi sejuk. Itu juga tak kena dengan adab. Bahkan kita digalakkan bagi tunggu sat, dihilang dulu. Tiup ni satu benda yang tak berapa nak bagus. Sebab dia ada dalam beberapa riwayat-riwayat lain, disebut dalam athar, disebut dalam sebahagian riwayat, dia ada tajuk khusus. Seperti dalam Sunan Ad-Darimi, satu tajuk
galakkan untuk tidak memakan makanan yang panas, yang panas menggelupkan, tak digalakkan. Dia ada hadis-hadis yang datang dengan itu. Kemudian yang kedua, riwayat dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang makan, maka hendaklah dia membersihkan di antara celah-celah giginya. Apa yang dikeluarkan dari celah-celah giginya, hendaklah dia membuangnya. Sekiranya dia mengeluarkan apa yang tersekat di celah-celah giginya dengan menggunakan lidahnya, maka hendaklah dia menelannya. Nampak kita rasa macam ni, benda ni pun, ya, sekecil itu pun Nabi ajar. Yang kata, kita duk cerita kata lengkapnya Islam, sampai bab macam tu kan. Bab tata cara lepas makan ni Nabi suruh colek gigi, celah-celah makan. Nabi suruh buat, betul tak? Itu sebahagian dari adab dan tata cara. Nabi kata apa? Buang sisa-sisa makanan. Sebab kita mungkin selepas makan, kesalak dan sebagainya, apa semua, buang. Makna cungkih ke apa ke yang lekat daripada sisa-sisa makanan yang tertinggal. Dan itu sebahagian daripada adab yang diajar oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang ketiga, Abdullah bin Umar kata, seorang lelaki sendawa. Sendawa ni bahasa surat lah kan. Bahasa kita kata belahak lah. Ya? Di hadapan Rasulullah. Maka kenyang depan Nabi. Maka bila Nabi tengok tindakan sahabat ni, Nabi terus bersabda, tahanlah, yakni sembunyikan suara sendawamu daripada kami dengan tanganmu. Nabi kata kalau nak belahak, elakkan daripada belahak depan orang. Paling kurang tutuplah mulut tu. Sesungguhnya, ni satu peringatan dari Nabi. Sesungguhnya orang yang paling kerap kenyang di antara kalian di dunia adalah orang yang paling lama lapaknya di hari kiamat. Jadi kita orang jangan buat orang di belahak depan orang ni. Kenyang di dunia ni paling kenyang, maknanya makan sampai kenyang. Belahak ni bila dia main hak melampau lah kan. Kenyang ni, orang ni akan berhadapan dengan situasi yang agak lama lah nanti di akhir. Iyalah bila dah makan banyak, siasat pun tak kena banyak lah kan. Tak kena tanya lah makan ni makan main mana sumber apa. Jadi panjang. Jadi dia akan berada dalam situasi yang lama dan sukar di hari kiamat kelak. Hadis ni bukan bermakna tak boleh nak belahak, tak boleh. Cuma Nabi ajak adab tu. Adab, jangan dupi sampai tunjuk sangat. Tunjuk sangat depan orang, dan itu tak kena dengan tata cara dan kaedah yang diajar oleh Islam. Kata ni mukminin sekalian, ada satu tambahan. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarahkan hadis ni, dari Imam Ibn Hajar ketika mensyarahkan hadis ini, dia bawa pandangan Imam An-Nawawi. Kan Imam Ibn Hajar ada kitab besar syarah hadis Bukhari namanya Fathul Bari. Bila dia syarahkan hadis-hadis dalam adab makan, dia bawa satu ungkapan daripada Imam An-Nawawi. Kata Imam Nawawi dalam menghuraikan adab makan, min adabit ta'amil muta'akkadati alla yu'aba ka qawlihi malihun hamidun qalilul milhi ghalidun raqiqun ghairu nadijin wa ghairu zalik. Kata Imam Nawawi rahimahullah, di antara adab makanan yang ditekankan adalah tidak mengaitkan makanan dengan memberi komen. Sebagai contoh, makanan ni masin dengan nada yang nak kata lah, nak kondem. Kalau pihak abang kat isteri dia yang masin sikit, kena tak apalah. Ini kondem makan tu, dengan tujuan nak kondem makanan. Makanan ni masin, masak, kurang masin, pekat, cair, tidak masak atau sebagainya. Ini contoh-contoh yang disebut Imam Nawawi. Makna ungkapan kondem makanan, mengaitkan makanan, itu tak boleh, dilarang. Sebab tu dalam hadis ni apa? Nabi tak pernah mengaitkan makanan. Apa yang Nabi suka, Nabi makan. Apa yang Nabi tak suka, Nabi tak makan. Cakap tu ya. Kalau Nabi tak suka, Nabi kata Nabi tak suka, tak makan. Hadis popular cerita tentang Khalid ibn Al-Walid radhiyallahu anhu. Bila dia menghidangkan sejenis makanannya, dah yang dipanggang. Dah. Kalau dalam kamus lama diterjemah, biawak padang pasir.
Walaupun dok ni bukan biawak sebenarnya, dia dok, dia halal. Tapi dia terjemahlah untuk nak bagi faham sebab bentuk dia lebih kuat. Pernah dihidangkan kat Nabi. Nabi tanya ni apa? Dia sahabat kata ni daging dok lah. Nabi suruh makan, tapi Nabi tak makan. Takkan tu ya? Nabi tak makan sebab Nabi mungkin tak suka dengan makan tu. Tapi Nabi tak mengaitkan, Nabi tak condemn. Oh tak boleh ni. Apa makan ni? Nabi tak buat macam tu. Jadi di antara adab yang Imam Nawawi kata perlu ditekankan juga apabila kita makan, khususnya bila kita pergi bertamu ke rumah orang, janganlah condemn dan janganlah mengaitkan makanan. Walaupun dia mungkin hidang untuk makanan, pada kita lah kita rasa tak sedap ni. Tak sedap pun tak apa, simpanlah mati. Simpanlah mati kerana dia menyalahi kaedah, dan menyalahi benda yang kita aitkan ni, benda tu ada barakah, walaupun mungkin tak sedap tapi ada barakah dalam tu. Jadi bila kita mengaitkan, dia akan menghilangkanlah adab dan etika ketika kita dijamu dengan makanan. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, larangan tadi walaupun tidaklah sampai ke peringkat haram, tapi perlu diingat dia adalah benda-benda yang makruh, benda yang kalau boleh kita elakkan, kalau boleh kita elakkan daripada buat benda-benda tersebut. Jadi 3 tajuk untuk pagi ini perkongsian kita. Yang pertama tadi adab duduk. Saya ulang secara umum, adab duduk kaedahnya kita boleh duduk dengan cara duduk ikut kesesuaiannya. Ikut kesesuaian kerana asal kepada sesuatu perbuatan itu harus, dan kita berpegang dengan kaedah al-'adatul muhakkamah, adab itu terpakai mengikut tempat dan masa. Tetapi ada duduk-duduk tertentu yang dilarang, yang kalau boleh kita elakkan kerana duduk itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tajuk yang kedua, kita tengok tentang adab dengan sebelum makan. Adab sebelum makan ni antaranya yang Nabi ajak makan kalau boleh berkumpulan. Dengan kalau kata di rumah tu dengan ahli keluarga makan ramai-ramai, makan secara bersekali. Sebab itu lebih mengundang keberkatan, lebih mengundang barakah Allah Taala. Makan ni pula jangan gelojok, makan kena pelan-pelan, makan kena baca nama Allah, makan pula kita doakan keberkatan, kita doakan keampunan kepada orang yang jamu makan. Kalau orang buat kenduri apa, kita doakan kebaikan pada dia. Kemudian tajuk yang ketiga, adab dengan makanan. Adab dengan makanan ni kita diajar jangan makan makanan yang panas, menggelegak, kerana dia akan menghilangkan sedikit keberkatan. Kemudian dalam adab makanan ni, makan makanan yang macam mana, makan jangan sampai kita mengaitkan makanan, jangan sampai kita memperlekehkan makanan, kerana dia adalah sebahagian dari rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Jadi ini rangkuman tajuk-tajuk yang sempat kita tengok pada pagi ini. Saya berhasrat untuk nak baca 2 tajuk lagi, tapi saya tengok keadaan cukuplah. Siri kuliah ni dia tak panjang-panjang, bulan subuh ni dia kena sikit-sikit lah. Dia kena bila matahari naik tu mana kena pelan-pelan berhenti lah. Matahari naik tu tandanya kena pelan-pelan berhenti. Jadi insya-Allah tajuk yang akan datang ni dia cerita adab kita dengan binatang. Adab kata dengan binatang pun Nabi ajar. Dengan binatang ni macam mana cara dia. Ada sahabat yang menghadap kat Nabi, "Ya Rasulullah, aku nak sembelih kambing yang kebelah, tapi aku sayang kat dia. Aku sayang dulu kalau aku sembelih ni. Tapi aku nak kena sembelih, tak ada makan dia." Kata Nabi kata, siapa yang sembelih, siapa yang sayang kat binatang, Allah sayang kat dia. Siapa yang sayang kat binatang, Allah sayang kat dia. Sampai ke tingkat yang macam tu, dan diajar interaksi kita dengan binatang. InsyaAllah tajuk-tajuk itu akan kita tengok dalam pertemuan yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi serba sikit pada pagi ini memberikan kebaikan dan pengajaran pada kita bersama, insya-Allah, yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Salah silap saya mohon ampun dari Allah, mohon maaf dari tuan-tuan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, fatahahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyubal mu'allimina 'anna
ولا تذهب بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.